Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah. Kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala puja-pujian yang selayaknya bagi Allah. Kita mohon kepada Allah untuk menyampaikan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, para ulama, auliya, syuhada, salihin, dan sekalian mereka yang mengikut jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan keikhlasan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan ilmu yang bermanfaat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan panduan untuk kita melakukan perbuatan yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan meneruskan kuliah akidah. Sebelum saya masuk ke dalam isi utama, saya ingin bawakan sebuah kisah tentang Nasruddin. Nasruddin ini dikenali sebagai orang gila yang bijaksana. Kisah-kisahnya menarik, bahkan dikategorikan sebagai jenaka bijaksana. Perbuatan-perbuatannya pelik-pelik berlaku, tetapi jika diamati dan diteliti, mengandungi 1001 hikmah dan kebijaksanaan. Pada suatu hari, Nasruddin dilihat oleh isterinya di ruang tamu sedang mencari-cari sesuatu. Isterinya pun datang, "Bang, cari apa bang?" "Saya cari kunci." "Kunci abang hilang kat mana?" "Oh, kunci abang hilang dekat dapur." "Dah tu kenapa abang dia cari kunci dekat ruang tamu?" Nasruddin pun jawab, "Oh, kerana ruang tamu ini terang, dapur gelap." Dengar sekali macam gila ya? Tapi pengajaran di dalam sebenarnya. Dia menyindir rata-rata manusia yang dalam mencari kebenaran, mencari sesuatu yang berharga, kadang-kadang kita cari di tempat yang salah. Dan kadang-kadang kita tahu tempat itu tempat yang salah. Tetapi kerana kita sudah selesa, kita sudah ada comfort zone, kita sudah ada dalam zon selesa, maka kita terus mencari di tempat itu, walaupun tempat itu kita tidak akan temui perkara yang kita cari. Kita harus ada keberanian meneroka kawasan-kawasan, tempat-tempat, topik-topik, isi-isi yang kita tak biasa kadang-kadang, yang kita tak pernah dengar, yang kita tidak pasti. Sebab kadang-kadang perkara yang kita cari berada di sini. InsyaAllah dalam pengisian akidah yang akan saya sampaikan ini, saya akan menggunakan metodologi yang kedua. Saya akan bawa topik-topik yang saya rasa kebanyakan tidak pernah dengar, atau mungkin jarang disentuh oleh sebahagian asatizah atas sebab-sebab tertentu. Maka saya akan cuba bawa insyaAllah, dan saya buka kalau ada apa-apa soalan, ada perkara-perkara yang tidak jelas, dipersilakan. Ibu-ibu ayah sekalian, antara panduan terpenting yang dibawa oleh akidah Islam adalah yang mengajarkan kepada kita supaya mengurangkan percanggahan yang berada di dalam minda dan di dalam hati. Mengurangkan percanggahan dalaman supaya
tidak banyak percanggahan dalam perbuatan. Sebab segala kehuru-haraan yang berlaku di luar bermula daripada huru-hara yang berada di dalam lidah manusia. Segala kecelaruan yang berlaku di luar adalah cerminan kepada kecelaruan yang berada di dalam jiwa manusia. Maka akidah, pelajaran akidah mengajar kita supaya mengurangkan percanggahan dan kecelaruan ini. Sebab kadang-kadang kita percaya benda A, tapi kita buat B, itu celaru tu. Kadang-kadang kita percaya A, besok kita percaya B pula. Ataupun kita percaya A, dalam masa yang sama kita percaya kepada perkara yang bercanggah dengan A. Maka di dalam lidah ni kadang-kadang penuh kecelaruan, penuh kacau balau, penuh percanggahan. Maka jika di dalam banyak percanggahan, banyak kacau balau yang mustahil sebagai umat kita boleh melakukan perbuatan yang kita sebut sebagai bersepadu, yang berarah tuju, yang jelas, yang boleh capai matlamat. Perkataan akidah datang dari perkataan akad. Kita mengambil akad dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mengambil akad, dia wajib tahu akad yang dia ambil. Dia wajib ambil dalam keadaan sedar, dan dia harus tahu pengisian utama. Orang yang mengambil akad tanpa sedar, tanpa faham, akadnya itu tidak sah. Betul? Orang yang akad nikah, dia tak faham apa dia sebut. Dia cakap, aku terima nikah fulanah binti fulanah. Dia tak faham apa makna aku, dia tak faham apa dia terima, dia tak faham fulanah binti fulanah tu, binti fulan tu. Maka akad itu tidak sah. Maka sama juga akidah kita, iaitu ikatan janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jika tidak dilakukan dalam keadaan sedar, bimbang-bimbang akidah itu juga boleh terbatal. Akidah boleh terbatal ya. Kita solat, kalau hadas kecil boleh terbatal. Maka begitu juga akidah itu juga boleh terbatal. Pandangan majoriti ulama akidah menyatakan bahawa sesiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan atas dasar ilmu, tetapi atas dasar percaya kerana ibu bapa percaya, untuk nenek percaya, maka keimanan seperti itu adalah keimanan orang yang fasik. Maksudnya, sesiapa yang tidak berusaha mencari bukti dan penghujahan atas keimanan dia, maka dia akan hidup dalam keadaan berdosa. Dosanya itu apa? Kerana tidak menyandarkan kepercayaannya itu kepada bukti-bukti yang kukuh, dan tidak ingin mengambil tahu bukti-bukti yang kukuh bagi keimanannya. Dia berterusan kefasikan. Bahkan ada seorang ulama juga pergi dari itu. Dia kata sesiapa yang percaya tak faham dan tak ada hujah, batal akidahnya. Ini di dalam Ummul Barahim, salah satu kitab muktabar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sesiapa yang percaya tanpa faham, percaya Allah itu satu, tetapi tidak boleh berhujah, tidak boleh mempertahankan apabila dicabar. Siapa yang percaya bahawa Rasulullah Nabi Muhammad itu Nabi, tetapi apabila dicabar kenabiannya itu, dia tidak dapat mempertahankan dengan ilmu, maka Imam Sanusi mengatakan bahawa akidah seperti itu tidak sah. Ini pandangan yang agak keras, tetapi dia juga ulama muktabar. Majoriti kata sah, tapi dalam keadaan berdosa. Jadi pendekatan saya dalam mengajar akidah ini, kalau boleh kita sama-sama berhujah sama, dan saya kalau boleh akan memberikan hujah-hujah dan dalil-dalil bagi sesiapa yang tidak faham, atau bagi siapa yang mungkin ada hujah balas, mungkin boleh lontarkan hujahan masing-masing. Nak tulis kertas, nak tulis di kertas, tak ada masalah. Saya boleh baca, dan kemudian kalau saya boleh jawab dan saya boleh deal with it, insya-Allah saya akan nyatakan. Baik. Sesi yang lepas kita berbicara berkenaan dengan Sufasta'iyun, bagi siapa yang ingat. Satu kumpulan yang dianggap sangat-sangat berbahaya oleh Imam An-Nasafi, sehingga dia menjadikan muqaddimah kitabnya Aqaid An-Nasafi dalam menangani kumpulan Sufasta'iyah ini. Dan bila saya mengamati dan meneliti pemikiran-pemikiran yang dibawa oleh kumpulan Sufasta'iyah ini, saya dapati bahawa mereka belum lagi terkubur. Bahkan pemikiran-pemikiran dan akidah-akidah yang mereka bawa lebih berleluasa dan lebih marak pada zaman moden hari ini. Kalau dalam zaman moden, pemikiran ini dipanggil sebagai postmodernism, ataupun dalam bahasa Melayu pasca modernisme.
Postmodernism. Secara rumusan je begini. Mereka sudah tidak lagi mempersoalkan sama ada Islam itu benar ataupun tidak, Kristian itu benar ataupun tidak, Yahudi itu benar ataupun tidak. Mereka sudah tidak buat benda itu lagi. Orang-orang pasca modernis ataupun sufastaiyah moden hari ini, apa mereka buat? Mereka mempersoalkan konsep kebenaran itu sendiri. Dia dah tak bincang Islam tu benar tak benar, dia tak bincang lagi dah. Dia mempersoalkan konsep kebenaran itu sendiri. Dia kata kebenaran itu pun tak wujud sebenarnya. Ini lagi teruk ni. Kalau kita buka kitab Tan Sri Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Attas, dalam kitab dia The Oldest Malay Manuscript, dia katakan bahawa ini asas akidah kita. Kalau kita tidak dapat mempertahankan adanya wujudnya apa yang dipanggil sebagai kebenaran itu, maka seluruh agama kita akan roboh. Maka kumpulan pasca modernis ini ataupun dipanggil sebagai sufastaiyah moden ini, mereka menyerang konsep itu. Mereka kata tidak ada yang dipanggil sebagai kebenaran. Ini luar biasa serangan ini. Dan tidak kurang umat Islam yang telah murtad hasil dari pemikiran ini. Dia mula mempersoalkan apakah hakikat kebenaran itu sendiri. Benarkah ada yang dipanggil sebagai kebenaran? Dan kalau ada kebenaran itu, bolehkah kebenaran itu dicapai? Dan kalau boleh dicapai, bolehkah ia disampaikan? Isu seperti ini sudah menyelinap masuk dalam pemikiran awam, menerusi filem-filem, menerusi lagu-lagu, muzik-muzik, dan yang paling kena teruk adalah anak-anak muda kita. Sebab bahan-bahan yang mereka expose padanya, terbuka padanya, ada racun pasca modernisme ini. Baik, kita ulang sedikit. Siapakah sufastaiyun itu? 3 kumpulan. Pertama sekali, mereka dipanggil sebagai Al-La-Adriyah. Al-La-Adriyah. Dalam bahasa Inggeris dipanggil agnostic. Al-La-Adriyah ni bermaksud aku tak tahu. La adri. No comment dia kata. I'm not sure. I'm not sure of anything, dia kata. Saya tak pasti tentang apa-apa. Jadi jangan terlalu yakin, dia kata. Kumpulan La-Adriyah ni, dia kata, kebenaran itu ada ataupun tidak, kami tidak pasti. Jadi kamu sebagai umat Islam, jangan nak tunjuk pasti. Sebab tak ada orang boleh pasti dengan kebenaran. Itu serangan. Ini kumpulan La-Adriyah. Dia keluar zaman Greek, zaman Yunani dulu. Protagoras dan kawan-kawan dia. Dan ulama kita hentam mereka sekeras-keras. Tapi masalahnya ramai dah tak cerita tentang sufastaiyah. Sebab rasanya mungkin dia orang dah terkubur. Tidak. Bahkan mereka semakin marak hari ini. Pasca modernisme ataupun sufastaiyah moden kita panggil. Itu kumpulan yang pertama, La-Adriyah. Saya tak tahu, saya tak pasti, dan tidak ada orang yang pasti tentang kebenaran. Jadi jangan terlalu yakin. Dia tak suka kepada orang yang terlalu yakin, khususnya umat Islam. Kan kita yakin kan? Yakin Allah wujud, Allah satu, Nabi Muhammad adalah Nabi, dengan yakin, tanpa syak, tanpa ragu. Tapi kadang tak ada bukti. Kita kadang-kadang confident je, tapi kadang-kadang dakwa-dakwi tak ada bukti. Kadang-kadang memang ada agama kita ada bukti, tetapi pembawa bicara tersebut kadang-kadang dia sendiri tidak ada hujah, tapi yakin luar biasa. Tak tahu keyakinan itu datang daripada mana. Puak-puak pasca modernis ni ataupun sufastaiyah ni, dia sangat sensitif, dia sangat allergic dengan orang-orang yang terlalu yakin. Sebab dia kata, macam mana hang ni terlalu yakin ni? Tak ada ragu langsung ke? Dia kata. Itu kumpulan La-Adriyah, agnostic. I do not know whether I know or not. Saya tak tahu sama ada saya boleh tahu ke tidak. Kumpulan yang kedua dipanggil sebagai Inadiyah. Inadiyah ni kepala batu. Dia menafikan segala bentuk kebenaran. There's no such thing as truth, dia kata. Tidak ada yang dipanggil sebagai kebenaran. Semuanya hanyalah ilusi permainan minda manusia. Awak nampak cawan dekat depan ni pun, cawan ni adalah ilusi permainan minda awak sendiri. Awak nampak Ustaz Nur kat depan ni juga adalah ilusi permainan minda. Sama macam mimpi, tidak ada hakikatnya. Awak nampak mimbar dekat depan tu pun adalah ilusi permainan minda. Sama macam mimpi, dia tidak ada hakikatnya. Ini kumpulan Inadiyah, kepala batu degil. Segala apa yang awak sampaikan pada dia, dia tak akan dengar. Dan orang seperti ni jangan buang masa berdebat dengan dia, sebab dia tak percaya adanya kebenaran. Buat apa nak berdebat? Ini kumpulan yang kedua, sebagai Inadiyah. Dalam bahasa Inggeris boleh dipanggil mentalist.
Dia panggil semuanya ilusi, illusionist. Semuanya ilusi, semuanya illusion. Kumpulan yang ketiga dipanggil sebagai Indiyah, ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil relativist, relatif. Dalam bahasa Melayu dipanggil nisbi. Nisbi ni maksudnya apa? Tidak ada kebenaran yang satu. Masing-masing awak ada kebenaran awak sendiri. Kalau pada awak benda itu benar, benarlah. Kalau pada saya benda itu salah, salahlah. Awak tak boleh paksa saya kata benda itu salah. Ini pada saya pada awak, pada saya pada awak. Ini kumpulan ketiga ni pun bersepah di mana-mana kita jumpa. Bila awak sampaikan satu-satu kebenaran, dia akan kata itu pandangan awak. Itu awak punya ini. Walaupun kita berikan hujah-hujah daripada ulama yang bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis dan penghujahan yang tepat, mereka walaupun tidak ada hujah, dia kata saya tak boleh terima sebab tak sesuai dengan pandangan saya. Pada saya benda ini salah. Dia main pandangan saya, pandangan awak. Rasa saya, rasa awak. Ini kumpulan yang ketiga, dia panggil Indiyah ni. Indiyah. Indi, to me, pada saya. Jadi tidak ada kebenaran yang boleh dikongsi sama. Masing-masing ada perspektif kebenaran sendiri. Apa kesan dia? Dia bilang kita apa? Orang Kristian tu nak percaya agama Kristian tu benar, benarlah bagi dia. Betul? Sedangkan kata kita apa? Sepatutnya sebagai ahli sunnah, kita kata apa? Dia nak percaya kepada agama Kristian, itu hak kebebasan dia. Walaupun pada pandangan kami salah benda tu. Betul tak? Salah. Kita tak boleh paksa dia masuk Islam. Mana ada perpaksaan dalam Islam? Tapi tak boleh untuk kita kata pada dia agama Kristian tu benar, benarlah untuk dia. Itu tak boleh. Itu sudah boleh bawa kepada pembatalan iman. Tapi kalau kita kata dia bebas memilih agama dia, kita tak boleh paksa dia masuk Islam, itu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Tapi jangan kata dia benar dengan pegangan dia, itu tak boleh. Ini kumpulan yang ketiga tu dia panggil Indiyah. Jadi ini tiga kumpulan, La Adriyah, Inadiyah dengan Indiyah. Macam mana kita nak respon kepada orang-orang macam ini? Dia tak nak terima adanya kebenaran. Tapi sebelum tu, saya nak tanya sikit. Apa beza hak dengan hakikat? Yang hak dan yang batil kan orang kita cakap kan? Yang hak dan yang batil. Saya memperjuangkan yang hak dan menentang yang batil. Hak, dan kita juga ada perkataan hakikat. Akar perkataan dia sama. Al-haqqu wal haqiqah. Bahasa Arab dua-dua. Apa maksud hak dan apa maksud hakikat? Orang Melayu terjemah sebagai kebenaran. Tapi apa maksud sebenarnya bila kita sebut sesuatu benda itu hak dan ini sesuai dengan hakikat benda itu? Apa beza hak dengan hakikat? Beza dia begini. Hak adalah satu dakwaan yang selari dengan hakikat. Contoh, saya kata saya sedang memegang cawan, itu adalah dakwaan yang benar, yang hak, kerana ia sesuai dengan hakikat. Hakikatnya saya memang sedang pegang satu cawan. Hakikat seadanya adalah saya sedang pegang cawan. Maka dakwaan saya mengatakan bahawa saya sedang pegang cawan adalah dakwaan yang hak, kerana dia selari dengan hakikat. Kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil truth and reality. I speak the truth when my statement corresponds to reality. Saya bercakap hak apabila kata-kata saya itu sesuai dan selari dengan hakikat realiti. Itu beza hak dengan hakikat. Sebab tu kita nak kena faham, sebelum kita kata Islam ni agama yang benar, apa maksud kita bila kita kata benar? Maksud benar adalah dakwaan Islam, apa-apa saja yang dibawa oleh Islam itu selari dengan hakikat realiti kewujudan kita ini. Bila mendakwa bahawa Tuhan ada dan Tuhan itu satu, dakwaan itu adalah benar kerana ia selari dengan realiti. Dakwaan yang mengatakan bahawa Rasulullah Muhammad ibn Abdullah itu adalah Nabi adalah dakwaan yang benar kerana ia selari dengan reality. It is a truthful statement because it corresponds to reality. Itu penting. Apa takrif iman? Apa takrif iman? Bila kita sebut kita beriman kan, orang Melayu kata percaya. Saya percaya bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Amantu billah.
Erti iman, kalau kita lihat dalam kitab-kitab akidah, ulama menakrifkannya sebagai al-i'tiqad al-jazim al-mutabiqu lil waqi'. Itu dia. Satu pegangan yang benar-benar kukuh, yang selari dengan hakikat realiti. Itu dipanggil iman tu. Kalau awak percaya sekarang ni ada unicorn sedang terbang dekat atas masjid ni. Unicorn tu kuda yang ada tanduk panjang tu, ada kepak boleh terbang. Ada unicorn sedang terbang dekat atas masjid kita ni. Itu adalah kata-kata yang batil sebab ia tidak selari dengan hakikat realiti. Tetapi bila kita kata Allah itu wujud dan alam ini ada permulaan, contoh maka itu adalah kata-kata yang hak kerana ia selari dengan realiti. Jadi takrif iman saya ulang sekali lagi. Al-i'tiqad al-jazim al-mutabiqu lil waqi'. I'tiqad pegangan yang benar-benar kukuh, yang selari dengan realiti, yang seiring dengan hakikat realiti. Ramai orang ada bahagian pertama saja, al-i'tiqad al-jazim, pegangan yang kukuh, tetapi pegangan kukuh dia tu tidak selari dengan realiti. Kan ramai orang yakin dalam dunia ni, semua orang yakin dengan pegangan dia. Semua pemeluk agama-agama ini yakin dengan apa dia pegang. Puak Pascal modernis ni pun yakin dengan apa dia pegang. Orang Buddhis, dia percaya dengan apa dia pegang kukuh. Dia ada i'tiqad al-jazim juga. Tetapi yang tak ada bahagian kedua, benar ataupun tidak ia selari dengan realiti. Itu yang kita kena buktikan sebagai umat Islam. Itulah yang Rasulullah datang buktikan kepada manusia. Sebab kepercayaan ada ratus ribu, ada puluh ribu berbeza-beza kepercayaan. Tetapi yang benar-benar selari dengan hakikat, itu another story. Itu perbincangan lain. Baik, macam mana kita nak sangkal dakwaan tiga-tiga puak tadi itu? Pertama sekali dipanggil sebagai la adriyah. Betul? Dia kata, saya tak pasti sama ada saya boleh tahu ataupun tidak. Okey. Kalau kita buka kitab Imam Ibn Hazm Al-Fisal fil Milal wan Nihal, dia berhujah mudah saja. Dia kata, jumpa orang la adriyah ni dan tanya kepada dia, kamu kata kamu tak pasti sama ada kamu boleh tahu ataupun kamu tak boleh tahu. Maka tanya kepada dia, keraguan kamu itu ada atau tak ada? Kamu ragu tak yang kamu sedang ragu? Atau kamu yakin yang kamu sedang ragu? Saya harap saya tak bercakap seorang-seorang kat sini. Apa Ibn Hazm kata? Tanya kepada puak itu, keraguan kamu tu, kamu yakin adanya keraguan itu ataupun kamu tak yakin adanya keraguan itu? Ini soalan bijak ni. Kalau mereka kata, ya, saya yakin yang saya ragu, maka dia telah pun mensabitkan satu bentuk keyakinan. Kan tadi dia kata tak ada benda boleh diyakini kan? Tapi sekarang ni dia kata dia yakin yang dia ragu. Maka secara tidak langsung dia telah mensabitkan adanya keyakinan. Betul tak? Ini dia panggil percanggahan. Bila ada percanggahan, salah pegangan itu. Bila ada percanggahan, salah pegangan itu. Dia kata tak ada boleh diyakini langsung. Tapi bila tanya dia, kamu yakin tak yang kamu ragu? Oh ya, saya yakin yang saya ragu. Maka awak telah yakin di situ. Awak sudah ada keyakinan. Jadi dakwaan awak tadi yang tidak ada keyakinan langsung dan tidak ada sesuatu pun yang boleh diyakini, itu adalah dakwaan yang palsu. Kita panggil checkmate Checkmate, dah kalah dah. Itu hujah mudah saja tu. Itu kumpulan pertama. Kumpulan kedua, Inadiyah. Inadiyah ni yang kata apa? Tidak ada satu perkara pun yang kita boleh, minta maaf, dia kata tidak ada hakikat kewujudan. Semuanya adalah permainan ilusi minda, sama macam mimpi. Biasa kita mimpi kan, tak ada ujung pangkal cerita kan. Bila bangun tidur kita kata, oh ni mainan tidur, tidak ada erti. Hanya permainan otak kita buat gambar-gambar tertentu, buat cerita yang tak ada hujung pangkal.
Maka kumpulan yang kedua ni, Anna Adiyah ni, dia kata sebenarnya seluruh kewujudan begitu macam mimpi, tak ada beza, dia kata. Semuanya adalah hasil ciptaan minda manusia. Bagi siapa yang tengok cerita Matrix, dia tahu lah. Matrix tu memperjuangkan postmodernism ataupun pasca modernisme. Dia nak menggoncangkan keyakinan anak-anak muda tentang hakikat kewujudan. Dikatakan bahawa semuanya adalah ciptaan minda akal manusia. Kalau pada awak nak cipta bahawa adanya satu Tuhan dalam hidup awak, maka benarlah untuk awak. Tapi kalau awak nak cipta Tuhan itu 3 ke 4 ke, atau tak ada Tuhan langsung, maka ia benar dalam kehidupan awak sendiri. Sebab hakikatnya awak yang cipta kewujudan awak. Awak yang mencipta hakikat. You create your own reality, dia kata. Macam mana kita nak respon kepada kumpulan yang kedua ni? Tak ada kewujudan, dia kata. No truth at all. Semuanya hanya dakwa-dakwi. Ibn Hazm jawab senang saja. Dia kata, suruh tanya orang ni. Dakwaan kamu tu, kan? Dakwaan kamu yang mengatakan tidak ada kebenaran itu, adakah ia benar atau tak benar? Kan? Kalau dia kata tak benar, maka habislah, kita dah menanglah dalam perdebatan. Tapi kalau dia kata dakwaan dia itu benar, maka secara tidak langsung dia sudah mensabitkan adanya kebenaran. Saya ulangi sekali, ya. Kumpulan tu kata tidak ada kebenaran langsung, semuanya hanya permainan minda macam mimpi. Maka kita tanya pada dia, statement kamu tadi itu, apa yang kamu kata tadi itu benar atau tak benar? Kalau dia kata tak benar, maka dia sudah menyangkal diri dia sendiri, dia sudah menyanggahi diri dia sendiri. Tapi kalau dia kata pegangan itu tidak benar, itu juga sudah mencanggahi pegangan dia. Maka kita kata either or, dia jawab A dia salah, dia jawab B pun dia salah. Ini soalan perangkap yang diutarakan oleh Imam Ibn Hazm. Luar biasa ulama-ulama kita. Kadang-kadang kita sampai pening kepala, tak faham apa dia cakap. Saya sendiri baca 2, 3, 4, 5, 6 kali. Tak apalah, sekali-sekala kita dengar benda yang kita tak faham, kan? Itulah ilmu. Ilmu bukan dengar benda semua benda kita faham. Oh, ni saya pernah dengar. Itu bukan ilmu. Ilmu adalah dengar benda yang kita tak pernah dengar. Bahkan yang tak boleh kita faham kadang-kadang. Apa benda ustaz ni merepek? Apa benda ustaz ni cakap ni aku tak faham? Itulah. Bagi siapa yang berusaha nak cari ilmu, dia akan sekejap aku tak faham ni. Kan? Tulis nota, nanti nak tanya ustaz. Yang tak sungguh-sungguh terus surrender dan give up. Surrender lah, apa benda lah, dengar je lah. Tak, itu bukan sikap orang sungguh-sungguh cari ilmu. Bila diberikan sesuatu yang kita tidak pernah dengar, sepatutnya ada rasa semangat nak tahu. Sebab yang saya sampaikan ni bukan hasil pemikiran saya, ni hasil pemikiran ulama muktabar kita, perjuangan pemikiran ulama besar kita yang masih relevan sampai ke hari ini. Takkanlah nak tunggu sampai pasca modernisme, sampai ke Bandar Baru Uda ni baru kita nak kelang kabut. Baru nak bagi Ustaz Noh mana nak jawab anak saya ni, dia cakap tak ada kebenaran lah. Dia kata itu pandangan bapak ni pandangan saya, itu zaman bapak ni zaman saya. Macam mana nak jawab? Takkan bila anak kita datang soalan macam itu baru kita nak kelang kabut. Sebab tu bila diberikan satu ilmu yang kita tidak pernah dengar, jangan kita tolak 100%. Jangan kita kata benda tu tidak penting. Kita ambil. Kalau tak faham, kita letak nota. Saya tak faham bab ni. Kenapa ustaz ni cerita-cerita ni? Kenapa dia tak cerita sifat 20? Contoh, saya akan cerita nanti sifat 20. Tapi ini sebagai mukadimah yang penting. Sebelum masuk cerita sifat 20, ulama kita mula dengan bab-bab ni dulu. Tapi ustaz-ustaz kita lompat kerana apa? Sebab dia tak nak susahkan orang awam. Saya faham pendekatan seperti itu. Sebab orang balik kerja penat, kan? Bawa tu ustaz bawa benda berat-berat pula, kan? Tapi saya tak nak sangka buruk. Pada pandangan saya, sesiapa berusaha, penat macam mana pun dia akan boleh faham. Sebab saya manusia, awak juga manusia. Kalau saya letakkan usaha, saya boleh faham. Kenapa saya kena sangka yang awak bila letak usaha, awak tak boleh faham? Maksudnya saya sudah sangka buruk dengan awak. Betul, kan? Sesiapa yang meletakkan usaha dan berusaha dengan jalan yang betul, mencari ilmu dengan cara yang betul, ada niat yang ikhlas, insya-Allah dia akan dapat apa yang dia cari. Bagi tidak ada kesungguhan,
Yang nak dengar apa yang dia nak dengar, yang hanya nak dengar apa yang dia biasa dengar, maka itu bukan sikap penuntut ilmu yang sungguh-sungguh. Itu hanya yang nak dengar-dengar sahaja. Apa kata Umar ibn Abdul Aziz? Kun aliman aw muta'alliman aw muhibban lil ulama fa in lam tastati' fala tubghiduhum. Jadilah orang yang berilmu, seorang alim. Kalau tak mampu, fa in lam tastati' fakun muta'alliman. Jadilah orang yang menuntut ilmu. Tengok perkataan bahasa Melayu, cantik, menuntut ilmu. Bukan mencari ilmu, tuntut. Tuntut tu apa? Ustaz, jangan balik. Saya tak faham lagi ni. Itu tuntut. Tarik ustaz. Kan? Itu menuntut ilmu. Dengar-dengar ilmu tu bukan muta'allim. Dengar-dengar biasa. Faham tak faham, masuk telinga keluar, tak tanya tak apa. Itu bukan menuntut ilmu. Muta'allim dia tuntut. Itu dia bagi talibul ilm juga. Dia talib, dia meminta, dia mencari. Kemudian fa in lam tastati' fakun muhibban lil ulama. Kalau tak mampu juga, jadilah seseorang yang mencintai ulama. Fa in lam tastati' fala tubghiduhum. Tetapi kalau kamu tak mampu juga, jangan sampai kamu membenci orang-orang yang berusaha untuk mencari kebenaran dan mencari ilmu, dan berusaha benar-benar menyebarkan ilmu. Ada satu riwayat mengatakan jangan jadi yang kelima. Siapa yang jadi yang kelima, dia binasa. Maksud dia bukan ulama, dia tak suka pada ilmu, dia tak cinta pada ulama, ataupun dia benci kepada ulama. Kumpulan yang kelima ini binasa. Mukabir atau mu'anid, dikatakan orang yang sombong. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu lagi kata-kata yang penting. Ilmu ini hanya akan memberikan separuh ataupun sebahagian dirinya kepada orang-orang yang memberikan keseluruhan jiwa dan raganya. Hanya mereka-mereka yang memberikan keseluruhan jiwa dan raganya sahaja ilmu akan memberikan sebahagian diri dia. Jadi bagi siapa yang kasih setengah-setengah, ilmu takkan kasih walau sedikit daripada diri dia. Dia tak sudi. Dia hanya akan kasih orang yang all out, yang sungguh-sungguh nak tahu. Jadi saya mohon kita tanam niat. Walaupun rasa mungkin berat, tetapi minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bila pergi gym kan, takkanlah kita angkat 10 kilo sampai 10 tahun. Kan? Kita naik sikit. Dan bila naikkan keberatan dia tu sikit, susah tak? Susah. Dan bila ada susah, baru ada peningkatan. Bila tidak ada susah, mana boleh ada peningkatan? Jadi itu pendekatan saya lah. Ada soalan tentang la adriyah, indiyah semua ni? Yang ketiga saya belum jawab kan? Kumpulan al-indiyah. Indiyah ni siapa? Kumpulan yang kata pandangan saya pandangan awak. Pandangan saya pandangan awak. Kumpulan ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita nak jawab mudah. Sebab dia menafikan apa yang dipanggilkan sebagai kebenaran mutlak. Dia mengatakan bahawa semua perkara itu nisbi. Mutlak tu kebenaran yang semua orang kongsi sama. Dia nafikan benda tu. Dia kata semua kebenaran nisbi, bernisbah kepada awak, bernisbah kepada saya. Itu dia panggil nisbi tu. Bernisbah kepada saya betul, bernisbah kepada awak salah. Jadi dia nafikan adanya kebenaran mutlak. Semuanya bersifat nisbi. Cara kita nak jawab kepada orang ini mudah sahaja. Kita tanya dia, kamu ni bila menyampaikan pegangan kamu ni, adakah pegangan kamu ini mutlak ataupun nisbi? Betul tak? Pegangan kamu itu mutlak ataupun nisbi? Maksud dia, pegangan yang mengatakan bahawa kebenaran itu adalah hal peribadi, adakah pegangan itu bersifat peribadi ataupun pegangan itu bersifat mutlak? Maksud dia semua orang kena terima hakikat itu. Mana pun dia jawab, dia akan perangkap. Kalau dia kata, akidah saya yang mengatakan bahawa kebenaran semuanya nisbi itu bersifat mutlak, maka dia sudah menyanggahi diri dia sendiri. Sebab dia kata tadi apa?
kebenaran semuanya bersifat nisbi. Tapi kata-kata dia itu dia kata mutlak. Semua orang kena pegang, semua orang kena percaya. Semua orang kena terima hakikat bahawa hakikat itu bersifat nisbi. Itu dah tidak jujur. Dia ada double standard. Dia sudah menyanggahi diri dia sendiri. Tapi kalau dia kata, oh, pegangan saya ini yang mengatakan bahawa kebenaran itu bersifat nisbi, ia juga bersifat nisbi, maka kita tanya dia, kalau gitu kenapa awak nak kena bercakap dengan saya? Kalau pegangan itu khusus untuk awak, kenapa awak kena beritahu saya? Dan kenapa awak kena ajar satu dunia pasca modernisme? Kenapa awak kena bilang anak-anak muda tentang postmodernisme? Biarlah mereka nak percaya apa mereka nak percaya. Mereka di situ sudah tidak ada kejujuran, ada pecanggahan dalam pegangan. Ni saya test water lah, tengok. Kalau orang nak, saya kasih lah. Kalau tak nak, kita tukar topik lain minggu depan. InsyaAllah. Sesi saya satu lagi adalah pada minggu keempat. InsyaAllah saya akan bertukar topik terus kepada tentang bukti-bukti kewujudan Tuhan, ya. Sebab sifat pertama Allah Subhanahu Wa Taala adalah wujud. Baru qidam, baru baqa, baru mukhalafatuhu lil hawadithi dan sebagainya. Pertama sekali adalah wujud. Dan wujud itu kita nak kena bukti. Kita tak boleh dakwa-dakwi kata Allah wujud, Allah satu, bukti mana? Kalau kita kata tak payah bukti, maka orang lain bila mendakwa-dakwi pun kita tak boleh minta dia buktilah. Sebab kita pun tak kasih bukti. Sepatutnya umat Islam yang pertama yang bila mendakwa mesti ada hujah, mesti ada pembuktian. Maka kita akan sambung nanti pada minggu keempat nanti berkenaan dengan bukti-bukti kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hujah-hujah yang diberikan oleh ulama ilmu kalam, ulama mutakallimin kita yang bermazhabkan Asy'ariyah dan Maturidiyah, berpaksikan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jemput hadir insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Saya berhenti di sini. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.